Tujuan kita buat bukan untuk certain orang saja, tidak, untuk umum. Tapi datanya EJK saja, boleh tak haram. Tapi kalau khusus harta itu dia untuk penggunaan umum, tapi dia khusus pada EJK saja, tak boleh. Ada tempat perempuan saya pergi kuliah, mau panggil apa? Jumaat, tazkirah Jumaat ataupun buat makan. Setiap kali Jumaat dia akan ada jamuan untuk ustaz dan juga untuk EJK saja. Kata kenapa tak jamu semua ni? Mana nak cukup ustaz? Beribu kan datang surau masjid ni. Takkan kita nak jamu beribu kan? Kalaulah dia ambil duit masjid hanya dijamu untuk EJK saja dan ustaz saja, maka haram, tak boleh diguna. Cara macam mana? Guna duit EJK. Pakat dah dia nak makan. Kita hari ni EJK saja, kita pakat duit. Keluar seorang RM20. Ustaz tak nak keluar. Dia pun tak jamu dia. Kita dah nanti pahala dapat kepada orang yang infak. Dia tuan ada dua benda kita tak perasan, dua benda isu infak ni. Kenapa kita beramanah, bertanggungjawab, pastikan, alirkan duit orang tu amanah ikut maslahah yang dia infak. Sebab dia ada dua isu. Pertama, hukum memberi sunat. Dia yang infak itu hukum sunat. Yang kedua, ada satu hukum lagi, iaitu hukum kita menggunakan duit dia. Atau dapat pahala. Dia panggil pahala kita menggunakan barang yang orang bagi pada kita. Kita tuan, semata-mata contoh saya beri kepada abang kita ni, dapat pahala semata-mata saya beri, dapat. Walaupun dia tak guna pun barang yang saya beli, dapat pahala kepada saya. Tapi ada satu pahala lagi, pahala yang sebab tu dia sunat guna. Hukum tuan, ini pemberian individu lah. Kalau kita bagi individu tuan, kita ni sunat kita guna, makruh kita tak guna, terletak ataupun buah makruh. Mazhab kita sunat kita guna. Kenapa kita orang yang mengguna pun dapat pahala? Kerana untuk membantu orang yang beri itu dapat pahala satu lagi. Kita panggil bantu orang yang memberi itu untuk melakukan kebaikan. Dia nak pahala satu lagi. Itu dipanggil dua pahala, pahala memberi dan pahala menggunakannya. Sebab itulah orang infak tuan, menjadi haram ke atas orang yang bertanggungjawab sekira dia tak guna. Dia timpan sampai 10 tahun tak guna duit surau di masjid. Dia berbangga, duit kita banyak. Saya jadi pengurusi dulunya 3,000 saja. Setelah saya jadi pengurusi, saya berjaya meningkatkan ekonomi surau sehingga 10K. Lepas tu dia simpan 10K dua orang. Dia tak samakan pengurusi ekonomi majikan individu dengan masjid, tak sama. Kalau majikan, okey, kita nak improve kita punya dana. Tapi surau lain, surau tuan, orang bagi guna, orang bagi guna. Jangan takut habis. Memang nak suruh habis pun orang ni tuan dia takut habis duit surau. Bukan duit kita, memang nak kena guna habis. Zero pun tak apa. Itu terbaiknya. Kalau kita tengok duit surau zero tuan, hanya itu terbaik. Bukan kerana bobo ini memang haram lah. Kalau lah dia tak, itu haram tak dia lah. Kalau lah dia bawa guna tak kena tempat, itu haram tak dia. Sebab tu kena ada menu pengurusan penggunaan duit surau dan duit masjid. Setengah orang tuan, orang yang tahu, dia akan tengok nak infak di surau mana yang imam. Maksud surau mana yang banyak aktiviti. Sebab bagi habis. Duit kita bagi tu besok guna tu tuan. Esok tu kita dapat pahala jariah. Bukan pahala beri, pahala semata-mata beri terus dapat. Tu dia. Jadi kena biar perbetulkan minda orang yang mengurus duit masjid. Tuan. Bukan kat kita lah. Saya cerita kat orang lain, pengalaman tak lain. Begitulah. Kebanyakannya di surau-surau lain, masjid-masjid lain, banyak duit tuan. Nak masjid yang ni tuan, masjid yang Jumaat.
Masjid yang buat Jumaat ni banyak dana dia. Banyak dana. Tapi Biro AJK minta untuk buat jamuan makan malam yang ada aktiviti ni, aktiviti kita ni, aktiviti apa? Aktiviti kuliah ni. Apa jawab bendahara? Tak boleh, dia kata. Kita tak boleh buat jamuan. Duit kita tak banyak. Tanya dia berapa dia? Tak banyak, 50k saja. Macam duit dia 50k je, dia kata. Kalau RM50 pun tu ada lagi duit tu. Kena habiskan RM50 tu. Jamu kan makan. Cuma ada undang-undang lah tuan-tuan, nak jamu makan. Itu saya sebut tadi, dia komplain. Dia bukan boleh guna ikut dah. Jamuan pun tuan-tuan, dia tak boleh bermewah-mewah. Kadar dia ikut nombor saja, tak boleh mewah. Sebab tu dia bincang detail dalam mazhab kita. Nak jamu pun tuan-tuan, dia kena jamuan yang normal. Maksud normal ni biasa saja. Tak adalah sampai apa nak mewah sangat. Memang kena tambah duit lagi. Yang boleh ambil duit yang orang bagi tu sekadar biasa saja. Kalau nak ambil golek, nasi Arab, kena tambah duit lagi. Kena top-up duit kita. Sebab kita nak bagi hari ni kepada VIP ni mewah. Baik. Kita sambung tu mana? Habis dah. Baiklah, mengajar malam ni. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Macam mana kalau surau, penggunaan surau, orang luar datang untuk menggunakan barang-barang surau kita? Barang-barang surau, orang luar? Okey. Maksudnya dia nak guna di surau ke? Barang-barang dalam surau. Aset surau lah. Aset surau dia nak guna. Sama ada bagi syarat ataupun nak mengguna aset surau lah. Right. Maksudnya dia bukan bawa balik. Nak guna di sini. Kalau bawa balik? Boleh tak boleh. Okey, dia menggunakan surau dia untuk awam. Maksudnya bukan untuk Korea saja. Bukan untuk anak Korea saja. Dia untuk umum. Bukan anak Korea saja. Jadi orang awam dia boleh singgah solat guna apa yang ada di surau. Contoh dia singgah, dia boleh guna sejadah, dia boleh guna apa saja yang kelengkapan di surau dia boleh guna. Dewan tu lain lah, itu dewan tu kita kira kalau nak guna tu prosedur lain lah, boleh cas dan sebagainya. Itu ikut AJK. Contoh tuan-tuan, saya cerita yang ni dulu. Aset yang digunakan umum tanpa bayaran. Aset surau yang tak perlu dicas. Apa saja penggunaan harta surau boleh digunakan di surau oleh sesiapa saja, bukan untuk anak Korea saja. Yang kedua, aset surau yang boleh ataupun yang boleh digunakan tapi kena bayaran. Maksud apa? Maksud dia tak boleh guna percuma. Sebab dia kelompok tertentu saja. Contoh tuan-tuan, contoh ada satu kelompok datang, dia nak buat program, nak guna dewan surau. Kira surau ni untuk umum lah. Yang guna ni contoh dia nak guna dewan. Dewan tu aset surau dah dia. Itu harta surau. Boleh tak kena cas dia? Sewa dia panggil. Memang sewa. Sebab apa? Sebab boleh tak dia guna percuma. Kalau untuk umum, maksudnya dia tak hakkan peserta itu. Siapa saja umum boleh datang. Macam kita ni tuan-tuan, kita tak hakkan. Siapa anak Korea pun boleh datang mengaji, guna. Siapa pun luar Korea kita pun boleh. Sebab tu tak perlu cas, boleh guna percuma. Tapi kalau kelompok tertentu bukan melibatkan umum, dia kena bayaran. Dia tak boleh ambil free. Dia tak boleh ambil free. Tapi kalau dia nak buat program lain dengan program dia terbuka umum. Contoh kan ada orang luar nak guna surau kita, nak guna mic, apa saja semua dia buat program dia. Program motivasi. Program motivasi tapi bukan surau yang hancur. Orang luar nak tumpah, ada ketika kena bayaran. Kalau dia terbuka untuk umum, tak perlu kena bayaran.
boleh free saja dia guna sebab terbuka untuk umum, bukan kelompok tertentu saja. Tapi kalau dia buat kelompok tertentu, ini tak boleh. Sebab dia surau tu, dia umum. Dia panggil maslahat yang umum. Anak qaryah dan luar tak boleh hakkan tertentu. Kalau dia hak ni kerana tak muat lain. Contoh tuan, kita buat jenazah, kursus jenazah. Peserta ambil satu orang saja. Kenapa? Sebab tak muat contohnya. Itu lain lah. Jadi isu penggunaan duit surai, duit harta surau memang tak boleh diguna secara individu dan juga tak boleh diguna secara kelompok tertentu saja. Individu pun tak boleh, kelompok tertentu tak boleh, dia kena umum. Kelompok tertentu macam tu lah, macam EDP, PIBD, nak guna kursi masjid, kursi, dia tak boleh individu dan kelompok tertentu, dia kena umum. Umum boleh. Nak guna juga boleh tuan, kita kena cara sewa. Itu dia, sewa. Sebab dia akan bagi masalah balik kepada surau. Dan sewa pun ada peraturan. Berarti saya kata komplek tadi. Peraturan dia, penetapan harga sewa tidak boleh rendah daripada harga pasaran. Kena harga pasaran. Tinggi lagi bagus. Tapi kita, isu kita, kalau kita berinteraksi dengan surau, kita nak rendah atau free. Dua tu dia. Rendah atau free. Dia sebenarnya orang yang mengurus, dia kena letak harga pasaran. Ataupun lagi cantik, orang yang berurusan kita lagi akal, dia bayar lebih. Maksudnya dia letakkan harganya lebih sedikit. Pasaran kalau mau sewa kursi tumpang, biasanya satu hari ini, contohlah RM50 saja, 50 kursi pasaran. Maka kita boleh letak harga lebih tinggi. Yang baiknya memang macam tu. Baik. Okey, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sambung yang ketiga daripada 6. Tuan ada 6 sebab wajib mandinya. Kita masih dalam bincang perkara ataupun sebab wajib mandi. Kemudian lepas tu baru kita akan bincang tajuk seterusnya, fardu mandi ataupun tata cara mandi wajib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ketiganya daripada 6 sebab wajib mandi ialah sebab jima. Sebab jima, jikalau tiada keluar mani sekalipun. Ini penegasan yang kata wajib mandi sebab jima semata-mata walaupun tanpa keluar mani. Kerana keluar mani itu sebab yang lain. Sebab kedua, dia tak campur dengan sebab ketiga. Sebab ketiga ni semata-mata jima walaupun tanpa keluar air mani. Okey. Cuma kita nak kena tahulah jima tu apa dia. Sebagaimana kita dah maklum tuan, jima ni kita ulas sekali lagi yang kata jima. Sebab dia kena jima walaupun tak keluar air, tak keluar air mani. Yang kita bincang sebelum daripada ni, keluar air mani, bukan jima. Asalkan keluar air mani saja, sama ada keluar air mani itu melalui secara secara biasanya ataupun luar biasanya. Asalkan keluar air mani saja, maka wajib mandi. Hari ini pula semata-mata jima walaupun tak keluar air mani, wajib mandi. Yang kata jima ni apa dia? Yang kata jima ni tuan, dia memasukkan zakat. Kalau bahasa lama tu menenggelamkan, kita guna bahasa moden lah. Memasukkan hasyafah zakat. Kalau memasukkan zakat, dia kena ada spesifik. Memasukkan kadar, memasukkan hasyafah zakat ataupun kadar. Maka orang tidak ada hasyafah, dikira kadar. Ada juga orang tuan asli, bukan asli, maksudnya dia ini keluar ni memang tak ada hasyafah, maka dikira kadar. Dikira kadar. Jadi memasukkan hasyafah zakat ataupun kadar hasyafah zakat masuk ke mana? Ke dalam, ini umum. Kalau detailnya tuan dia kena ada faedah. Memasukkan oleh manusia akan hasyafah zakat ataupun kadar ke dalam
faraj perempuan. Tu. Ataupun ke dalam dubur, ke dalam dubur perempuan, ataupun ke dalam dubur lelaki, ataupun ke dalam dubur khuntha. Itulah dia dipanggil jimuk. Jimuk ni tuan, mudah saja nak hukum dia. Asalkan tergelam ataupun masuk sekalian hasyafah zakar. Ini poin yang pertama. Kata kunci pertama, kena pastikan masuk itu sekalian, tergelam sekalian hasyafah. Kalau separuh hasyafah baru masuk, tak dinamakan jimuk, tak wajib mandi. Sebab baru separuh hasyafah zakar masuk dalam faraj. Dia kena sekalian, tergelam ke semua hasyafah. Hasyafah tu maksudnya itulah, nak terjemah payah apa? Hasyafah ni kepala lah. Kepala dia tu kena tergelam semua. Kepala kena tergelam. Ataupun yang orang tidak ada kepala, dia sama je. Zakar dia keluar-keluar tu pun sama, tidak ada kepala. Maknanya tidak ada sempadan. Bukan kepala memang ada lah, tak ada kepala macam nak tengok dia. Dia ada mata, ada kepala lah. Cuma dia tidak ada sempadan tu. Saya paling takut, tak tahu apa ni apa. Tu hasyafah dia ni tergelam kepala, tapi dia tidak ada, dia ada lubang dia tapi kepala tidak ada. Itu dia panggil kena ikut kadar. Kadar ini kadar yang normal, spesial dia. Kalau kita orang Melayu tumpang, kadar hasyafah orang Melayunya yang ambil yang luar biasa, ambil yang biasa. Berapa inci? Sebab dia tidak ada kadar dan dia tidak ada hasyafah. Kena ikut normal orang Melayu. Bukan panjang tu, panjang zakar 7 inci tu panjang zakar. Dia kata, mana usah 7 inci? Tu bukan. Tu panjang zakar. Bukan 7 inci. Dia tak sampai 2 inci pun. Ni kena tengok spesial orang Melayu lah. Sebab nak kena faham kadar apa. Kadar ini nak ikut ukuran apa? Ukuran bang spesies dia. Kalau dia orang Melayu, biasanya orang Melayu ni hak biasa. Jangan cari hak luar biasa. Hak luar biasa tu sampai 4 inci zakar, bukan zakar. Kepala dia, komet dia 4 inci yang tu bukan. Itu yang luar biasa. Jangan pendek sangat. Pendek sangat sampai tak setengah inci. Itu bukan. Itu yang luar biasa juga. Nak yang normal saja. Itu bagi orang yang tidak ada kepala. Baik, masuk zakar, tergelam semua zakar, tergelam semua hasyafah, kepala ataupun kadar, tergelam kat mana? Ke dalam faraj. Dinamakan jimuk. Ataupun isu kedua tu pun tergelam ataupun masuk sekalian zakar hasyafah ni ke dalam lubang dubur perempuan. Liwat orang. Liwat ini wajib mandi juga. Jangan kita ingat yang kata wajib mandi ni, yang kata jimuk ini hanya masuk zakat ataupun hasyafah zakat lubang faraj sahaja, tidak. Dia ada 3. Faraj, lubang dubur perempuan, lubang dubur lelaki dan lubang dubur khuntha. Kesemua dipanggil jimuk, wajib mandi. Bukan nak cerita haram, bukan. Yang tuan tanya, apa boleh ke lewat? Bukan. Ni kalau dia tak faham, dia tanya pula lewat. Ada hukum bincang, orang panggil jimuk juga, wajib mandi juga. Maknanya boleh lewat. Bukan cerita boleh. Cerita kalaulah lewat, wajib mandi. Tuhan, haram dia lewat tu tetap haram kan? Haram dan dosa besar. Cuma kena mandi ataupun wajib mandi. Baik. Jadi jumuk ni tuan-tuan, orang panggil wajib mandi kedua-dua lah. Jangan bukan orang yang menjimuk saja wajib mandi, orang yang kena jimuk juga wajib mandi. Dua-dua tu wajib mandi. Orang yang kena liwat wajib mandi, orang yang meliwat wajib mandi. Dua-dua. Baik. Itu cerita manusia tuan-tuan. Dia jimuk ni umumnya settle dah makna tuan-tuan. Makna jimuk dah settle. Makna jimuk selesai. Kata kunci dia 2 saja. Pertamanya masuk hasyafah
ataupun kadar ke dalam lubang, iaitu lubang faraj dan lubang dubur. Sama ada dubur itu perempuan atau lelaki atau perempuan. Baik, umumnya tuan, dia jimuk ini dipanggil jimuk wajib mandi ini melibatkan 3 kategori. Tadi kita bincang manusia saja, melibatkan 3 kategori dipanggil jimuk wajib mandi. Pertama, kalau dia jimuk manusia, ya wajib mandi keduanya. Orang yang jimuk wajib mandi, orang yang kena jimuk wajib mandi. Yang kedua tuan, kalaulah dia jimuk jin, juga dinamakan jimuk wajib mandi. Dengan syarat kata ulama, kalau jin itu menyerupai manusia. Jin ini dia tuan selalu kita sebut dia boleh menyerupai semua. Dengan syarat dia kena tasyakkul. Tasyakkul ini kalau dia nak berpindah alam, syarat dia tasyakkul. Tasyakkul ni dia kena tumpan di diri alam lain. Dia beza alam kita. Kalau dia nak merentasi alam kita, maka dia kena tumpan siapa-siapa. Tumpan saja. Dia tumpan, lepas tu kita nampak diri dia, nampak rupa manusia. Itu dia menyerupai, dia panggil, bukan diri dia yang sebenar. Sebab tu tasyakkul. Dia kena berbentuk. Mana tasyakkul? Berbentuk. Asal dia bukan dimensi, dia bukan berbentuk. Dia alam yang berbeza. Yang ketiganya, spesies yang ketiga dipanggil jimuk juga, dan wajib mandi juga, iaitu sekiranya dia jimuk binatang. Kalaulah dia jimuk binatang, ataupun dia jimuk binatang, ataupun dia dirogol oleh binatang, maka jimuk wajib mandi. Cuma yang ni beza, wajib mandi dia saja. Jangan mandikan binatang sekali. Binatang tak wajib mandi lah. Dengan kera-kera sekali. Contohlah dalam kitab sebut, umpama contohnya dia ambil kera, atau umpamanya dijimuk oleh kera. Contoh sajalah kera tu. Kalau binatang lain pun sama saja. Jadi dipanggil jimuk juga. Asalkan hasyafah ukuran dia hasyafah saja. Kalau tergelam hasyafah, walaupun hasyafah itu binatang, walaupun kepala itu kepala binatang, zakar binatang, masuk dalam dubur lelaki, masuk dalam dubur perempuan, masuk dalam farah perempuan, wajib mandi perempuan dan juga wajib mandi lelaki. Jangan main-main. Kalau tak tahu tu tak mandi, ke robo dia. Tak mandi pun. Nak mandi apa dia kata? Bukan aku jimuk. Dia tak tahu mana jimuk. Sebenarnya kena wajib mandi. Walaupun tak keluar mandi. Habis. Haram lah, bukan cerita tak haram. Haram dan dosa besar. Jimuk binatang hukum dalam wudu. Jimuk binatang ni ada hukum dan wudu. Bahkan ulama kata lebih berat lagi hukuman daripada hukuman zina. Atau ada khilaf lah di kalangan mazhab. Baik, saya tuan-tuan, kita terus ke nombor 4. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sebab wajib mandi yang keempat, suci daripada haid. Suci daripada haid. Apa maksud suci daripada haid? Kering. Suci ni maksudnya kering darah haid. Kering darah haid. Kalau belum kering darah haid, dia stop sekejap saja, belum kering lagi, maka tak wajib mandi. Asalkan kering darah, maka ketika tu wajib mandi. Macam mana nak tahu kering tak kering? Ini ada ada cara dia, iaitu kena cek. Batu perempuan dia kena cek selalu lah. Tak tahu suci tak suci ataupun kering tak kering. Dia cara dia, kita guna kapas ataupun umpama kapas lah. Dia guna tisu yang lembut ataupun kapas. Kita tekan masuk ke dalam faraj sedikit, tekan sedikit, kemudian kita tengok adakah sisa-sisa warna darah. Kalau masih ada, walaupun tak kuat, tetap tak dinamakan kering. Itu cara nak cek kering tak kering, ataupun suci tak suci lagi darah. Kalau dah suci, maka boleh mandi ataupun wajib mandi. Detail kita akan bincang bawah tu. Bukanlah detail kita dah sebut bulan lepas. Kita nak
ringkas sahaja topik ni, sebab dalam kitab kita ni dia bukan tempat ataupun bukan kitab yang perinci tajuk haid, cuma disebut secara langsung kebetulan ada kaitan dengan sebab wajib mandi haid, maka dia cerita sedikit berkaitan dengan haid secara asas saja. Baik, yang kelima, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kelimanya daripada 6 sebab wajib mandi suci daripada nifas. Ini suci daripada darah yang bernama nifas. Ada darah yang nama nifas, ada darah yang bernama haid. Nanti akan masuk tajuk dia, apa nifas, apa haid, kita akan bincang makna dia. Bila suci saja darah haid, nifas, sebab beranak, sebab kita melahirkan anak, 50 hari ataupun 40 hari saja, tak kisahlah tengok keadaan dia dalam tempoh itu kering ataupun suci, maka wajib dia mandi kerana nifas. Dan yang terakhir, yang keenamnya ialah wiladah. Keenam, wiladah. Apa dia wiladah? Wiladah ni bukan darah. Wiladah ni iaitu, yang kata wiladah ni beranak, mana melahirkan anak, bukan darah wiladah, melahirkan anak. Darah ni tu ada 3 saja, tidak ada wiladah. 3 tu apa dia? Pertamanya darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Ini 3 jenis darah saja. Wiladah tidak ada. Ada orang kata darah wiladah, darah beranak. Nah, beranak kan? Darah yang menyertai baby itu bukan darah wiladah. Wiladah bukan darah, itu darah istihadah. Bukan dikira lagi darah nifas, masih belum lagi dikira nifas. Ada orang kata darah yang serta keluarnya baby sekali dengan baby itu darah wiladah. Bukan. Wiladah ni semata-mata melahirkan anak itu wajib mandi. Cuma nak mandi bila? Tu. Kalau nifas ada, tak wajib mandi lagi. Sebab ada nifas, tunggu kering nifas, mandi serentak. Hadas wiladah, hadas nifas, satu niat saja. Cuma kita tu tak perasan nifas saja. Sebenarnya dia serentak. Orang yang melahirkan anak perempuan ada 2 hadas. Pertamanya hadas wiladah, yang keduanya hadas nifas. Tapi cara mandinya niat satu saja. Niat tu mereka hadas besar. Terangkat semua hadas wiladah dan juga hadas nifas. Jika beserta, dia nak detailkan wajib mandi kerana melahirkan anak ni. Jika beserta dengan basah, wajib mandi dengan ijma' ulama. Nanti tak ada khilaf. Kalau basah, keluar tu basah, bukan keluar darah, keluar tu basah, lembab, bukan kering baby ni, maka ijma' ulama wajib mandi. Dan jika tiada basah, jika kering baby itu, maka wajib ia mandi tadi atas qaul yang asah. Ini ada khilaf. Kalau nak kering, tak wajib mandi. Cuma qaul yang asas wajib mandi, qaul dhaif tak wajib mandi. Lawan asah iaitu sahih, tak wajib mandi. Kalaulah keluar tu baby itu kering, tak ada lembab-lembab, tak lembab pun, lendir-lendir tak ada pun, macam keluarnya Nabi kita tu pada keluarnya kering, tidak ada darah sedikit pun, tidak ada lendir-lendir sedikit pun, lembab-lembab pun tidak ada, kering cantik, keluar tu memang segak bergaya. Segaknya dia rambut rapi, tersingkap rapi, siap keningnya. Orang panggil apa? Alas dah ada dah. Orang panggil apa? Kening. Seolah macam hidup lumur dengan apa panggil? Celak dah. Kening bercelak. Tu kata segak bergaya tu. Nabi kita keluar tu. Dan mata dia terkebil-kebil. Berinteraksi dengan orang panggil apa? Umus sifat. Dia dah boleh berinteraksi. Itu Nabi kita. Jadi keringnya dia tak wajib mandi.
Cuma asalnya wajib mandi. Sikit lagi tuan-tuan, kita dah nak syahdan. Okey, syahdan ni dia nak masuk topik lain sedikit sebelum masuk topik yang seterusnya, fardu mandi. Kita akan bincang dalam topik mandi. Jadi mandi ni intro dia sebab mandi, kemudian baru bincang fardu mandi, tata cara mandinya. Sebelum masuk tata cara mandi wajib dan mandi sunat, kita ada penambahan sedikit. Musannif ini dia cerita sedikit berkaitan dengan info ringkas berkaitan dengan haid. Apa dia darah haid, apa dia darah nifas. Baik. Syahdan. Syahdan ni bahasa Aceh, bahasa lama, bahasa Aceh lama. Maksud dia tanbihun. Maksud dia ini satu peringatan bagi orang yang leka, lalai tentang hukum. Itu dia panggil tanbihun. Hadza munabbihum liman ghafala. Ini satu peringatan penting. Liman ghafala bagi mereka yang leka, dan mereka yang panggil apa? Terlepas pandang berkaitan dengan hukum basic darah haid. Itu makna syahdan. Kalau kita arah dia panggil tanbih. Bermula makna haid. Ini nak cerita makna haid. Makna nifas insyaAllah bulan depan. Bermula makna haid, iaitu yang kata haid itu darah. Haid ni darah, nifas ni darah. Istihadah tu pun darah. Haid ni darah. Darah apa? Darah yang keluar ataupun darah yang beradat, yang keluar oleh perempuan, yang keluar daripada faras perempuan, yang sampai umurnya umur perempuan 9 tahun takriban. Ini dia punya makna haid, iaitu darah yang keluar tu daripada mana? Daripada faras perempuan. Kalau keluar darah luban dubur, tak dinama haid. Dia kena keluar melalui luban faras. Darah tu pula, darah yang kata beradat, darah yang biasa keluar dari luban faras ni, bila perempuan yang sampai umur 9 tahun. Ini dia kira mudah kan, 9 tahun. Tapi kalau yang kita lain, dia panggil 9 tahun takriban. 15 hari, 15 malam tak cukup 9 tahun dan dikira haid. Lebih mudah untuk kita ingatnya secara asal tempat. Kalau 9 tahun kata confirm darah itu dipanggil darah haid. Tapi ada pengiraan dia. Cuma nak cerita mudahnya, darah yang keluar daripada luban faras perempuan yang umur 9 tahun dikira darah haid. Tapi nak hukum darah haid ada cara dia. Cara ni cerita umum dulu. Ini nak cerita bagaimana cara nak hukum darah haid. Bukan apabila keluar saja darah perempuan umur 9 tahun, umur 11 tahun, terus kita hukum haid. Bukan. Kadang istihadah, bukan haid. Kalau orang yang biasa ni bukan melahirkan anak ini, dia dua, darah itu mungkin istihadah ataupun mungkin haid. Kita ni kalau tak tahu ini penilaian tempat, kita main pantat keluar darah je, haid. Keluar darah sikit haid. 2 kali sebulan pun dia hantam haid juga. Dia tak tahu dia punya formula ni. Haid itu tempat, dia tak akan datang orang panggil apa, luar daripada ekosistem ataupun dipanggil sistem dia. Lari daripada sistem, itu bukan haid. Itu dia panggil istihadah. Sebulan 3 kali haid. Dia kata, Ustaz, Allah, isteri saya kerja haid je. Berapa kali sebulan ni? 3 kali. Maka keluar darah, haid. Tidak ada darah lain dah. Dia tahu umurnya dah umur memang macam tu lah. Kita mengaji umur kan, tak belajar cara lagi menilai haid. Spesifiknya cara nak nilai haid itu ada cara dia. Cuma umumnya darah yang keluar daripada para perempuan yang sampai umur 9 tahun, dipanggil haid. Umum. Baik, tengok spesifik macam mana. Dan sekurang-kurang, ini kita nak cerita tempat, dia panggil apa? Dipanggil formula. Kita masuk formula pengiraan haid. Cara nak kira ataupun nak hukumkan haid. Yang pertama,
Yang pertama kita ambil formula kadar masa. Masa apa dia? Masa minimum, masa yang paling sedikit, kadar masa haid. Dan sekurang-kurang masanya masa haid, iaitu sehari semalam. Ya, maksud apa sehari semalam? 24 jam. Cukup tempoh 24 jam. Belum cukup tempoh tak dikira haid. Kena tunggu cukup tempoh. Kena cukup tempoh 24 jam. Jadi sekurang-kurang masa paling singkat nak hukumkan haid, iaitu kena cukup 1 hari 1 malam, iaitu 24 jam. 24 jam ni kira apa? Kira kadar ataupun tempoh, bukan kuantiti darah dia. Kuantiti darah ni walaupun darah tak banyak, tumpah darah tak mengalir banyak pun, dia keluar sedikit saja, tetap dinamakan haid. Walaupun kuantiti sedikit, tapi kadarnya cukup masa 24 jam. Macam mana cara nak kira tuan-puan? 24 jam ini dikira cukup tempoh 15 hari 15 malam. Kalau dia tuan-puan, saya ulang sekali lagi, tempoh minimum ini nak kira macam mana 24 jam, bukan dikira non-stop. Tidak. Bukan dikira keluar saja kita rekod. Orang perempuan dia kena rekod keluar pukul 8. Okey, dia tak catat pukul 8. Bukan maknanya pukul 8 pagi dia keluar, 8 pagi besok, 8 malam 24 jam. Tidak. Bukan dikira semestinya dalam tempoh berturut-turut. Tidak. Ya, dikira tempoh berturut-turut, ia juga lah, tapi tak semestinya darah ini datang berturut-turut dalam tempoh 24 jam. Sebab ada orang faham tuan-tuan, apabila dia belajar formula ni, dia faham apa? Dia faham kena datang berturut-turut 24 jam. Kalaulah datang stop 3 jam berhenti 2 hari, 3 jam berhenti 2 hari, itu dia kata bukan haid. Sebab dia tak tahu cara macam mana nak kira. Cara pengiraan tempoh 24 jam dia panggil tempoh masa minimum. Nak kira macam mana? Mesti dikira dalam tempoh masa yang maksimum 15 hari. 15 hari ni tempoh paling panjang. Sama ada dia datang non-stop pun boleh jadi, ataupun dia datang sekejap, on off dalam tempoh 15 hari 15 malam. Jadi cara nak kira tuan-tuan, 24 jam ini dalam tempoh apa? Boleh jadi kemungkinan dia datang berturut-turut tapi jarang, ataupun dia datang on off dalam tempoh 15 hari 15 malam. Cukup dah 24 jam? Cukup. Maka dikira haid. Macam mana contoh? Contohnya tuan-tuan, hari pertama kita ambil siang. Siang 12 jam, hanya kadar datang haidnya ialah 5 jam saja. Contoh, siang datang 5 jam, malam datang lebih kurang 5 jam. Sudah contoh nak faham. Baru 24 jam, baru 10 jam, belum haid. Satu hari tuan-tuan, satu malam, baru 10 jam. Tak cukup 24 jam lagi. Sebab apa? Sebab darah yang datang, yang on-nya, yang tak stop-nya, on-nya, mengalirnya, hanya 10 jam. Maka belum lagi dinilai, dihukumkan haid. Tunggu lagi. Nak tunggu berapa hari? Tunggu dalam tempoh 15 hari. Itu tempoh haid maksimum dia. Lepas tu boleh dikira lagi. Hari yang kedua contoh tuan-tuan datang 5 jam je. 2 hari dah baru 15 jam, belum haid lagi. Hari yang ketiga dia datang on off 3 jam stop. Hari ketiga baru 20 jam. Belum lagi. Hari yang keempat baru cukup ataupun lebih 24 jam. Maknanya tuan-tuan, hari yang keempat baru confirm darah itu darah
darah haid. Itu cara untuk kita tahu haid dan tidak haid. Bagi orang yang ada haid dah haid tu tak payah berkacau dah. Jadi dia tanya pula, memang kami tunggu-tunggu Ustaz tak datang-datang haid. Memang dah lama dah haid berhenti, jangan kita tunggulah. Kita juga orang lelaki, jenuh tunggu orang lelaki, dia tak haid. Lepas tu dia tak nak lagi haid. Orang lelaki kalau buka haid, perempuan dia lari-lari. Sebab minda yang tak perlu belajar. Kita bukan ada haid pun, dia tak tahu. Orang lelaki perempuan wajib belajar walaupun dia tak ada haid. Sebab tu, sebab tanggungjawab dia nak kena ajar anak perempuan dia dan juga isteri. Dia kena ajar, asalnya dia kena ajar sendiri haid ni atau isteri dia. Tapi oleh kerana isteri dia tak pandai, maka dia boleh bawa kepada tempat yang tanggungjawab dia nak kena bawa tempat yang orang boleh ajar bahan. Jadi tumpang. Iaitu yang kata sehari semalam di dalam 24 jam. Dan formula kedua, dan sebanyak-banyak kadar haid itu, ini formula maksimum, tempoh maksimum haid 15 hari dengan malamnya. Dan yang ketiga, tempoh normal haid. Ada 3 tempoh kepada kadar masa 3, maksimum, minimum dan juga normal. Normal haid ni tumpah bagi orang Melayu sekur kebiasaan ni. Bermula kebanyakan perempuan haid ialah 5 hari atau 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Ini normal. Ada orang panggil tempoh beradat. 7 adat dia tak sama tuan. Perempuan dengan perempuan tak sama. Kalau dia tak kitaran haid dia cantik, dia tak kacau, memang normal. Maksudnya 7 hari. Kalau dia lari sikit, dia akan naik 8. Kalau dia cantik, hormon dia tak kacau pun, memang dia akan kitaran dia cantik. Okey, itu dia panggil tempoh normal haid 5, 6, 7, maksimum haid 15 hari, 15 malam, dan minimum haid hanyalah 24 jam saja. Itu cara kita nak kira haid ataupun tidak. Dan tak cukup 24 jam, maka bukan haid, dinamakan istihadah. Istihadah diwajibkan dia qada sembahyang dia. Habis kita akan sambung ke depan. Bermula sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari, 15 malam. Ini juga formula. Dia panggil tempoh selang haid. Nak datang haid yang kedua. Sebab tu kita boleh tahu haid ini tuan-tuan dia ada sistem dia. Kalaulah keluar daripada sistem ini, bukan dinamakan haid, dia panggil istihadah. Jadi haid yang kedua nak kira balik, dia kena selepas dia mesti suci 15 hari. Kalau tak cukup 15 hari suci, bukan nama haid. Dia hanya tengok-tengok isteri kita tuan-tuan, atau anak kita ni baru 13 hari suci dah datang, itu bukan haid. Itu dipanggil istihadah. Paling dipanggil suci ni tuan-tuan, dia ada 2 formula. Kadar masa paling minimum suci, paling sikit suci 15 hari. Paling pendek 13 tak boleh, itu bukan haid. Paling pendek dia suci, nak datang haid yang kedua 15 hari. Yang kedua tuan-tuan, ni formula kedua, paling panjang masa suci dia tidak ada haid. Ni boleh ingat, tidak ada haid. Ada orang yang tidak pernah haid, itu maknanya selama-lama dia suci. Macam Siti Fatimah. Siti Fatimah ni tuan, anak Nabi kita ini. Ya, kenapa salah satu sebab ulama kata kenapa dia dipanggil Zahra, kenapa dia dipanggil suci, bersih. Salah satunya dia ni antara orang yang tidak pernah datang haid. Kalau baca sejarah, Sayyidina Ali ni antara orang yang rijal, orang yang kuat. Dari sudut fizikal dia orang kuat fizikal. Sayyidina Ali orang yang gagah perkasa, orang yang mahir, antara orang yang mahir main senjata dan mahir seni mempertahankan diri. Sayyidina Ali. Lepas tu di perang tuan-tuan, perang dia striker, dia bukan defend. Kalau perang Nabi lantik dia menjadi depan, soft depan. Dia tahu orang yang seni mempertahankan diri yang tinggi dan juga seni main pedang yang power. Itu Sayyidina Ali.
Dan fizikal dia, range dia, tenaga dia antara orang tenaga yang kuat adalah Sayyidina Ali. Sebab tu tongkat Ali, ambil nama dia tongkat Ali. Nabi Musa kuat juga, tak ada tongkat Musa. Tongkat Ali. Cuma Kelantan dia ada ni dia, jampi dia. Gagah Musa, gagah Ali. Apa tu tak boleh. Dia dua tu di-combine. Sebab Musa dengan Ali, Nabi Musa dengan Sayyidina Ali dia kuat. Dan ulama sebut batin dia, kuasa juga kuat. Cuma dia menghormati. Ini cerita sejarah rahsia, cerita rahsia sejarah, bukanlah fakta yang solid. Dia ada banyak fakta lah. Ini salah satu fakta. Sebab kita mengenai rahsia. Rahsia ni bukan satu, dia banyak. Sayyidina Ali dia kuat, batin dia kuat. Dan dia ni, dia tak kahwin masa Siti Fatimah hidup. Orang tanya dia, inilah sebab rahsia kenapa tak kahwin waktu dia. Sedangkan dia kuat batin. Ada beberapa sebab. Yang pertama, Siti, isteri dia, Siti Fatimah, suci. Bila-bila masa dia nak boleh. Tak perlu tunggu 5 kan, 7 cuti 7 hari, 15 hari. Tak ada gangguan pun, tak ada kacau apa dia, tak ada senapu apa. Yang kedua, sebab yang kedua dia menjaga hati Nabi. Kerana Nabi ni sayang kepada antara anak kesayangan Nabi, iaitu Siti Fatimah. Dia tak madu Siti Fatimah. Tapi matinya Siti Fatimah, ramai dia kahwin. Antaranya kata sebut dalam sirah, lebih daripada 7 orang dia punya isteri dia selepas Siti Fatimah. Dan dia dah hamba. Saya tengok hamba dia lebih daripada berapa orang hamba dia. Dia ramai hamba. Hamba saya perempuan pun ramai. Dan isteri dia pun 7 orang. Lebih daripada 7 orang. Saya tengok fakta yang sebenar. Tapi lebih daripada 7 orang. Bukan sekaligus lah, mati tambah lah. Yang kata sekaligus 7. Habis. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung ke atas, iaitu sekurang-kurang suci haid dan juga nifas lah sekali serentak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam.